Ini adalah soalan esei 1B. Berdasarkan raja. Okey, nanti kita kena sediakan raja. Jelaskan hubungan antara fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey, sekarang Miss nak tanya, untuk fungsi penggunaan, bahasa English dia dikenali sebagai apa kalau penggunaan? Consumption. Yes, consumption. Jadi kita akan guna simbol C nanti ya. Okey, bagi fungsi tabungan. Kalau tabungan dalam bahasa English dikenali sebagai apa? Saving ke? Yes. Jadi simbol yang kita pakai adalah S nanti. Okey. Sekarang soalan ini dia minta kita berdasarkan raja. Bermaksud nanti misalkan sediakan raja untuk C dan raja untuk S. Okey. Dan raja kita kan satu akan berada di atas dan satu lagi berada di bawah ya. Okey, jadi kita akan letak asalan dulu. Okey, untuk maklumat anda, raja yang berada di atas ini adalah berkenaan dengan fungsi penggunaan. Dan raja yang berada di bawah ini adalah berkaitan dengan fungsi tabungan. Okey, memandangkan raja ini adalah berkaitan dengan fungsi penggunaan kan? Jadi sekarang Miss nak tanya, apa yang sepatutnya dilabelkan pada paksi Y ini? C, Miss. Okey, bagaimana pula dengan paksi S? Y. Okey, thank you. Okey, lepas tu raja kat bawah ini adalah berkenaan dengan fungsi tabungan. Jadi kalau fungsi tabungan, Miss nak tanya, untuk paksi Y ini apa yang perlu dilabelkan? S, Okey, sini. Y. Okey, thank you. Okey, so sekarang barulah kita akan sediakan lakaran raja dia. Okey, cuma Miss nak ingatkan sesuatu, untuk fungsi tabungan, kita punya paksi Y kena panjangkannya sebab biasanya kita akan tunjuk melalui bahagian negatif punya. Untuk C punya tak perlu. Okey, sekarang kita nak lakar fungsi penggunaan yang ini. Okey, sekarang saya nak tanya, garis apa yang saya perlu sediakan dulu? Y sama dengan C. Okey, Kati, Miss nak tanya, mula kat mana ya? Dari paksi kosong tu tarik. Okey, yes, thank you. Dia mula daripada asalan dan garis itu untuk maklumat anda, dia mestilah 45 degree punya. Kalau 45 itu kan separuh kan? Kalau separuh, you tengok paksi Y sini, labelkan C. Paksi X ini, labelkan Y. Jadi separuh itu bermaksud Y sama dengan C. Okey, itulah maksudnya. Dan walau bagaimanapun saya nak ingatkan, walaupun ini tulis Y sama dengan C kan, tapi sebenarnya adalah merujuk Y ya. Okey, kemudian kita pun sediakan fungsi penggunaan. Jadi untuk fungsi penggunaan, anda mula tengok yang ini. Paksi Y sini, kan C kan, kita akan mula dari sini. Okey, jadi kita pun sediakan fungsi penggunaan. Okey, sekarang saya nak tanya, fungsi penggunaan ini C. C sama dengan apa? A plus BY. Okay, thank you. A plus BY. Jadi ini adalah fungsi penggunaan. Okey, sekarang Miss nak tanya maklumat yang lebih lanjut sikit. Kita tengok yang A ini. Apa yang dimaksudkan dengan nilai A? Yang ini. Penggunaan autonomi. Okey, penggunaan autonomi. Apa itu penggunaan autonomi? Okey, anda cuba tengok fungsi ini. C sama dengan A tambah BY. Y itu adalah tingkat pendapatannya dan C itu adalah perbelanjaan penggunaan. Bermaksud penggunaan autonomi ini, dia adalah penggunaan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Misalnya kita kata, tak ada pendapatan, anda tetap kena buat perbelanjaan. Misalnya perbelanjaan untuk kehidupan seharian ya, supaya kita boleh teruskan kehidupan untuk keperluan asas lah. Itu adalah berkaitan dengan penggunaan autonomi. Kalau P punya anda cuba tengok, yang ini kan belakang dia adalah Y kan. Bermaksud penggunaan ini dia adalah berdasarkan kepada pendapatan. Itu kalau kita tengok dari segi rumus dia. Okey, jadi anda sudah faham dengan penggunaan dan B ini saya kata dia adalah berdasarkan pendapatan.
Okey, macam mana kita nak ukur dia? B ini sebenarnya dia sama dengan apa? Yes, madam. Hmm. B sama dengan kecenderungan menggunakan sud. Yes, good. Iaitu MPC, kecenderungan menggunakan sud. Tengoklah MPC kamu berapa daripada pendapatan. Okey, jadi berapa yang anda akan belanjakan. Okey, setelah anda memahami berkaitan dengan fungsi penggunaan ini, okey, sekarang saya tanya. Dekat sini, anda boleh nampak ya, saya kata ini fungsi Y kan? Ini C. Titik ini. Apa yang anda faham dengan titik ini? Tu titik persilangan. Persilangan antara apa dengan apa? Apa yang bersilang apa dengan apa? Antara Y sama dengan C. Yang Y sama dengan C kan? Itulah maksud dia. Okay, so inilah bermaksud titik ini merujukkan Y sama dengan C ya. Okay, apa maksud Y sama dengan C? Kita kata pada masa itu, semua pendapatan kita telah dibelanjakan. So, you buat dotted line. Ini kita labelkan Y kosong. Okay, tadi lupa beritahu apa yang perlu ditulis pada paksi ini? Nilai A. Yes, good. Sebab anda cuba tengok titik ini menunjukkan apa. Pada masa itu kalau Y sama dengan kosong, anda gantikan kosong. C kita kan ini C kan? Jadi dia adalah A. Ingat itu adalah penggunaan autonomi. Maksudnya perbelanjaan yang anda tetap perlu lakukan walaupun tak ada pendapatan. Okey, kita sambung balik kat sini ya. Tadi sudah kata titik ini merujuk Y sama dengan C. Semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Jadi sekarang bisa tanya, bagaimana pula dengan tabungan anda? Tak ada. Tak ada. Jadi dia jadi apa? Tak ada tu. Y sama dengan kosong. Okey, kita akan dapati pada masa itu S kita akan sama dengan kosong sebab semua pendapatan telah dibelanjakan. Okey, jadi sekarang yang sambung itu total line ini kita panjangkan sehingga ke bawah. Okey, sebab ini adalah berkaitan dengan tabungan kan. Dan anda sudah beritahu saya tadi semua pendapatan dibelanjakan, tabungan kita sifar. Tabungan kita sifar. Bermaksud nanti kita kena melalui titik sini. Okey, sebelum Miss teruskan, saya nak tanya. Fungsi penggunaan C sama dengan A tambah BY. Kalau saya nak tanya fungsi tabungan, S sama dengan apa ya? S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BY. Okay, thank you. Yes, itulah dia. Jadi sekarang kita cuba tengok ya. Tadi masa I sebut A adalah penggunaan autonomi kan? Sekarang tengok yang ini, negatif A. Apa yang anda faham dengan negatif A? Makan tabungan. Yes, okay, ya, makan tabungan. Jadi sekarang soalan saya, apa yang anda faham dengan makan tabungan? Makan tabungan tu untuk belanja untuk keperluan yang tinggal punya tabungan. Untuk belanja keperluan yang tinggal punya tabungan. Macam Simplify ataupun tabungan yang tinggal selepas belanja untuk semua keperluan. Belanja yang tinggal selepas belanja untuk keperluan. Okey, yang itu sebenarnya kurang kamu kurang tepat. Anda cuba tengok ya. A itu penggunaan autonomi. Penggunaan autonomi tadi saya sudah kata perbelanjaan yang tetap kena belanjakan walaupun tak ada pendapatan. Contoh, anda bayangkan mungkin bulan ini ibu bapa mungkin tak bagi you tak bagi duit lah, maksudnya anda tak ada pendapatan, tak ada pocket money. Tetapi anda tetap kena buat perbelanjaan. You kena makan ke, minum ke, itu keperluan asas kan. Okey, jadi sekarang anda perlukan duit itu. Dari mana anda dapat? You akan keluarkan duit daripada tabungan kamu kan. You ada buat simpanan kan. Okey, jadi duit yang anda keluarkan itu kita panggil makan tabungan. Tabungan kamu memang ada, yang sedia ada itu. Sekarang you pergi ambil duit daripada tabungan itu, itulah kita panggil makan tabungan. Contoh, tadi saya kata kat sini A kan. Andai kan kalau sini adalah 100. A ini adalah 100 ya.
Katakan RM100. Bermaksud kalau tak ada sebarang pendapatan pun, anda tetap kena belanja sebanyak RM100. Tak ada pendapatan. Jadi, dari mana anda dapat RM100 ini? Anda akan keluarkan duit daripada saving anda. Itulah sebab nanti saving kamu akan jadi kurang sebanyak RM100. Itulah maksud dia. Sekarang, katakan sini A, 100 kan? So, sekarang yang bawah ini, you akan keluarkan daripada saving kamu. So, katakan sini, 100 jugalah. So, ini akan jadi negatif A. Dengan adanya dua titik ini, sekarang kita sambungkan dan kita akan terbitkan fungsi tabungan dia. Okey, sekarang cuba tengok Miss macam mana buat fungsi tabungan ini. Nah, itulah dia. Pastikan dia adalah melalui dua titik ini. Sekali lagi saya ulang, pada masa itu apabila kita kata masa kita cuba tengok kat sini ya, gantikan Y sama dengan kosong, S kamu negatif A. Itulah dia. Sebab masa itu Y kita sifar. Okay, yang ini pula, titik ini merujuk apa? Semua pendapatan telah dibelanjakan. Itulah sebab tabungan kita adalah sifar. Okay, jikalau anda dapat sediakan raja yang sedemikian, maka penuh untuk raja anda. Okay, sekarang kita cuba tengok berdasarkan raja. Inilah raja dia. Okay, jelaskan hubungan antara fungsi C dan fungsi S. Okay, kita sudah ada raja C dan S. Sekarang kita perlu jelaskan hubungan dia. Okay, dan untuk maklumat anda, hubungan ini sebenarnya kita akan ulaskan 3 sahaja. Okay, yang pertama, okay, tengok yang ini. Tadi kita kata apabila semua pendapatan telah dibelanjakan. Okay, dan pada masa itu kita dapati bahawa S kita sama dengan sifar kan? Kita pun tulislah S sama dengan sifar. Okay, iaitu pada tingkat pendapatan Y kosong. Okay, kalau sekarang hubungan ini memang saya tulis ringkas sahaja. Okay, kalau katakan anda nak ulaskan ayat ini, okay, ayat kamu sepatutnya jadi sedemikian. Pada tingkat pendapatan Y kosong, okay, adalah dikesan semua pendapatan telah dibelanjakan. Okay, di mana? Tulis yang ini, kurungan Y sama dengan C. Maka tabungan adalah persamaan dengan sifar. Okay, buat kurungan S sama dengan kosong. Itulah ayat yang penuh. Yang ini hanya ringkasan dia sahaja. Okay, sekarang saya minta pelajar ulang semula ayat saya tu. Ya, Cuba. Miss. Pada tingkat pendapatan Y kosong. Pada tingkat pendapatan Y sama dengan kosong adalah dikesan semua pendapatan telah dibelanjakan. Y sama dengan C, di mana tabungan sama dengan S sama dengan kosong. Yes, good. Itu je ayat yang simple. Thank you. Okay, jadi sekarang itu adalah hubungan yang pertama. Sekarang hubungan yang kedua. Okay, katakan kita tengok kat sini ya. Ini Y1. Okay, so ini Y1. So anda buat dotted line lah. Okay, panjangkan sehingga ke bawah. Okay, so sekarang apa yang anda perlu tengok? Okay, ingat garis yang berwarna kuning ini ataupun kilot yang berwarna kuning ini, okay, ini sebenarnya adalah Y. Anda cuba tengok pada tingkat pendapatan Y1. Okay, Y1 bagi dia naik, sentuh ini kilot apa. Naik lagi sentuh apa. So sekarang yang Miss nak tanya, apakah hubungan antara Y dengan C? Tengok sekali lagi. You fokus pada Y1. Okay, you naik, you sentuh kilot yang berwarna kuning. Warna kuning ini adalah Y. Okay. Naik lagi, sentuh yang ini kan? Sentuh kilot ini adalah C. Apakah hubungan antara Y dan C? Apa lebih besar apa ke apa kurang apa? C lebih besar daripada Y. Kan senang kan? Itu je. Kalau C lebih besar daripada Y, ataupun anda boleh kata Y kurang daripada C pun betul juga. Okay, so Y kurang daripada C. So sekarang apabila Y kamu, okay, ini Y ya, kurang daripada C. Cuba fikirkan, pendapatan anda kurang daripada perbelanjaan anda. Saving anda jadi macam mana?
Okey, kalau anda tak pasti, tak apa, tengok melalui raja. Y1 sini ya. Tengok S. Okey, ini S. Pada masa itu, S positif ke? Negatif ke? Ataupun dia sifar? Negatif. Yes. Okey, jadi anda pun beritahulah S sama dengan negatif. Okey, ini hanya hubungan yang saya tulis secara ringkas. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak ulaskan dalam bentuk ayat. Jadi anda akan mula pada tingkat pendapatan Y1, beritahu hubungan ini dan S2 macam mana. Ya, Miss, pada tingkat Y1, C adalah lebih besar daripada Y. Okey. Lepas tu? Nilai tambungan adalah negatif. Itu je. Apa yang susah? Okey, thank you. Anda nak ayat yang lengkap, anda cuba tengok. Pada tingkat pendapatan Y1 adalah dikesan perbelanjaan penggunaan melebihi pendapatan di mana Y kurang daripada C. Okey, maka tabungan yang diperoleh adalah mencatat nilai negatif. Itu je. Okey, sekarang kita cuba tengok pendapatan yang lain pula. Okey, katakan sini Y2. Okey, ini Y2 ya. Buat dotted line. Okey, panjangkan ke bawah lagi. Okey, macam tadi kita fokus yang untuk fungsi penggunaan dulu, kita nak tengok hubungan Y dengan C ya. Jadi ini Y2. Bagi dia naik, sentuh. Tengok ini kilo apa. Naik lagi, sentuh kilo yang berwarna kuning. Kan tadi Miss sudah beritahu, kilo yang berwarna kuning itu apa kan? Jadi sekarang cuba tengok hubungan antara Y dengan C. Apakah hubungan dia? Y lagi besar dari C. Okay, thank you. So, kita pun tulis Y lebih besar daripada C. Jadi sekarang, apabila pendapatan anda adalah lebih daripada perbelanjaan anda, apakah kesan terhadap saving anda? Positif. Okay, thank you. So, S sama dengan positif. Jadi sekarang yang ini hanya dituliskan secara ringkas saja. Kita nak ayat yang penuh. Mula dengan pada tingkat pendapatan Y2. Okey, cuba ulaskan ayat tersebut. Pada tingkat pendapatan Y2, Y lebih besar daripada C dan S bernilai positif. Yes, itulah dia. Okey, jadi anda perlu buat huraian berdasarkan raja ini. Disebabkan raja kamu memang ada sebut Y0, Y1, Y2, pastikan dalam huraian anda juga ada sebut yang ini. Okey, ingat apa yang telah ditunjukkan pada raja ini memang anda kena ulaskan dia. Okey, jadi lepas ni ingat sila praktis tulis semula esei ini dan pastikan anda boleh lakar raja ini. Okey, raja ini adalah penting lah. Okey, jadi selesailah perbincangan untuk soalan esei 1 ini. Okey.